大家平安。 Baik saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita belajar bahwa ibadah itu mencakup seluruh hidup kita. 上个星期呢，我们已经学习了敬拜就是包括我们的一辈子， Baik persekutuan kita kepada Tuhan, 包括我们与神的联盟， perkataan, pikiran, dan perilaku kita kepada sesama. 我们对邻舍的言行。 Hari ini kita akan belajar tentang karakter Allah dalam ibadah yang kita lakukan. 我们今天呢要学习关于神的特征，就是在我们的敬拜。 Ada seorang tokoh bernama Aidan Wilson Tozer 有一个人，他叫做艾登威尔逊， atau sering disingkat dengan A.W. Tozer, pernah mengatakan bahwa jatuh atau bangunnya ibadah kita bergantung pada pengenalan kita akan Allah. 他曾经呢说过了，我们起伏的祷告是靠我们认识主耶稣。 Sebaliknya, kaya atau miskinnya pengenalan kita akan Allah ditentukan oleh ibadah kita. 反而呢，我们认识主不认识主是要靠我们的敬拜。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pandangan beliau ini membawa saya pada pemikiran tentang tugas gereja dan tugas jemaat. 他的想法呢，来 Tugas gereja dan tugas jemaat. 来领导我的想法，关于教会的责任和会友的责任。 Di mana tugas gereja itu yaitu untuk menjadi sarana pembentukan pengenalan jemaat tentang Allah. 教会的责任呢，他要塑造教会的人，使他们能够认识主。 Sedangkan tugas jemaat yaitu membangun relasi yang intim dengan Tuhan secara personal. 教会的会友的责任呢，他们要立个深的关系与神， Melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. 通过祷告和读经文。 Salah satu contohnya tadi seperti yang di-sharingkan oleh saudari kita Cikartika, itu adalah salah satu tindakan kita untuk membangun relasi yang intim kepada Tuhan. 就是像刚才我所分享的，就是可以立我们与神的相连。 Mengapa saya mengatakan tugas gereja, saudara? 为什么我说是教会的责任呢？ Karena zaman sekarang 因为在这个时代， tidak semua orang Kristen suka membaca buku rohani atau membaca Alkitab. 不是全部的基督徒呢喜欢读经文， Dan tidak suka mengikuti pembinaan doktrinal di gereja. 他们也是不喜欢参加教导在教会。 Pada umumnya jemaat hanya mengikuti ibadah pada setiap hari Minggu. 基本上呢，他们只是参加礼拜的崇拜， Atau persekutuan-persekutuan yang sudah terjadwal. 或者呢已经定好的， Misalnya pembinaan 2 minggu yang lalu, saudara, 就是好像2个 tidak 星期 semua 天， dapat mengikutinya. 不是全部能够参加。 Dan hasil diskusi kelompok yang dilakukan 那讨论的结果呢？ menunjukkan hampir 70% belum bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. 表示了大概70%呢还没有成长在主里， Belum memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, 跟神呢没有很深的相连， yaitu lewat doa dan pembacaan firman Tuhan. 就是通过祷告和读经文。 Ada yang mengatakan relasi dengan Tuhan secara personal masih sama seperti yang dulu. 甚至呢有些人呢，他认识主跟以前呢是一样的， Masih sama seperti sebelum menjadi pengurus. 就是当他还没有做执事的时候，就是还是一样的。 Masih sama seperti sebelum menjadi pelayan Tuhan atau melayani Tuhan. 他还没有服侍之前是这样的， Kadang ingat berdoa dan baca firman. 有时候记得读经文和祷告， Kadang juga tidak ingat sama sekali. 有时候呢完全不记得。 Tetapi saya percaya itu adalah proses untuk menjadi murid Kristus. 但是我相信要当
基督徒呢需要过了一个过程。 Seperti yang dikutip oleh pendeta Li Han Ing dalam Matius pasal 5 ayat 48. 就是李汉英所引用的，在马太福音5章18节。 Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. 所以你们要完全像你们的天父完全的一样。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan itu sudah mutlak sempurna. 神是已经完美了， Sedangkan kita proses berjalan menuju sempurna. 那我们是往向这个完全的。 Yang penting kita taat, setia, dan mau bertumbuh dalam firman-Nya. 最重要呢，在他的话语里，我们要从师。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， sekali lagi saya mengatakan bahwa ada banyak dari kita, orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, 我再一次说，就是很多我们就是已经当基督徒， mengenal Allah hanya melalui ibadah rutin yang kita lakukan setiap hari Minggu. 认识主呢，只靠星期天的崇拜会。 Itu sebabnya betapa penting peran gereja menjadi sarana dalam pembentukan pengenalan jemaat tentang Allah. 所以呢，教会的角色呢，其实呢很重要，在塑造会友的成长。 Secara normatif, ibadah yang baik itu harusnya menampilkan siapa Allah. 规范来说的，崇拜呢要显明了神的特征。 Siapa Allah kepada jemaat. 神是谁？ Dalam kisah ini, dalam episode ini saudara, 在这个故事呢， kita akan fokus pada karakter atau sifat Allah 我们准在神的特征， yang dinyatakan melalui ibadah. 就是通过敬拜。 Dalam teologi sistematika, Allah memiliki cukup banyak karakter. 在实学呢，主呢有很多特征， Cukup banyak sifat yang hakiki di dalam dirinya. 在它里面呢有很多特征。 Ya, salah satunya Aiden Tozer mengatakan bahwa karakter Allah itu seperti kekekalan, kemahatahuan, kemahahadiran. 艾登所说的神的特征就是好像永恒、所知、 kemahaadilan, ketakterbatasan, kedaulatan, dan sebagainya. 无穷、足能等等。 Dari sekian banyak karakter Allah, maka karakter apa saja yang harus ditampilkan dalam setiap hari Minggu, saudara? 每个星期天呢，有什么特征我们应该显明呢？ Jawaban idealnya ya seluruh karakter Allah dapat ditampilkan dalam ibadah hari Minggu. 正确的答案呢，星期天的崇拜会呢，可以显明了神的特征。 Tetapi pada kenyataannya ini cukup sulit untuk dilakukan. 但是事实上呢，这个很难来进行。 Oleh karena itu salah satu penulis buku The God We Worship 所以呢，其中之一的一本书就是我们崇拜的神， yang ditulis oleh Nicholas Walterstorff 是尼古拉斯所写的书， menjelaskan bahwa ibadah gereja harus menampilkan setidaknya 3 karakter Allah yang utama. 敬拜的时候要表示了神的三个特征， yaitu kemuliaan, kekudusan, dan kasih-Nya. 就是神的尊贵、至圣和神的慈爱。 Kemuliaan Allah merupakan aspek keagungan dan kebesarannya yang bersifat ilahi. 神的荣耀就是一个神性。 Dan kemuliaan Allah diwujudkan dalam karya penciptaannya yang sempurna. 神的荣耀就是表示了在他完美的所造。 Sedangkan kekudusan Allah 神的至圣呢， adalah kesempurnaan dan kemurnian Allah yang tidak tercemar oleh dosa. 是神的完美，是没有被误会。 Dan ini menunjukkan keterpisahan Allah dari dosa serta kualitasnya sebagai pribadi yang tidak bercela. 这个表示了他是远离罪。 Sedangkan kasih Allah 那神的爱呢，
adalah inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia dari dosa. 来拯救人从罪里。 Melalui kasih-Nya, saudara, 通过他的爱， Allah memberikan pembebasan, 神给我们释放， Allah memberikan pengampunan, 给我们赦免， Allah memberikan kesejahteraan 给我们荣耀， dan pemulihan bagi umat manusia dan seluruh ciptaannya. 和给我们恢复。 Saya setuju dengan pandangan Nicholas Walter-Stroff ini, 我和他的那个想法是同意的。 bahwa 3 karakter ini harus senantiasa diproklamasikan dalam elemen ibadah yang kita lakukan. 就是这个3个特征是在敬拜的时候要常常体现出来。 Nah, hal ini didukung di dalam teks Wahyu pasal 4这个事情呢，就是在启示录4章真实。 Wahyu pasal 4 ayat 5 memuat penyembahan kosmik yang terjadi di hadapan takhta Allah. Wahyu 4 sampai 5 memberikan pemandangan akan penyembahan dari sudut pandang surgawi dan itu berlangsung di hadapan Allah. 启示录第4到第5章呢， Menyembah Allah dari sudut pandang surgawi. 这个就是从天国的角度来看。 Dan pastinya Allah begitu berkenan atas penyembahan atau ibadah tersebut. 神肯定蒙悦纳的。 Mari kita cermati di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 6. 我们来看启示录第4章第1到第5节， Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. 用英语来看。 Ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu, itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu 4 ayat 1 sampai 6 ini membahas tentang penyembahan kepada Allah yang mulia. Artinya kemuliaan Allah dinyatakan dalam keagungan dan keindahan hadirat-Nya. 神的荣耀就是被显在他的完美， yang dituliskan dalam bentuk simbol-simbol 被写在一个象征， seperti takhta, permata, 就是像宝座、宝石、 kilat, bunyi guru dan sebagainya. 闪电、雷洪等等。 Sedangkan di Wahyu, saya lanjutkan baca firman Tuhan kepada kita, Wahyu pasal 4 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan kepada kita. 接下来启示录第4章7到11节。 Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya.
Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara, ayat 7-11 ini membahas tentang penyembahan kepada Allah yang Maha Kudus. 第7到11节呢，说了关于敬拜我们至圣的主， Seperti yang dikumandangkan oleh nyanyian-nyanyian para malaikat serafim. 就是好像天使所赞美， Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. 圣哉圣哉，主是西哉的。 Secara umum di dalam Alkitab, 基本上呢， kemuliaan dan kekudusan Allah merupakan sifat Allah yang seringkali hadir secara bersamaan. 神的荣耀和完美是常常是同在的。 Yang menyatakan kebesaran, keistimewaan, 说了关于他的伟大、特别， kesempurnaan, keunikan Allah dibandingkan seluruh ciptaan lainnya. 完美、独特，比其他的他所造的。 Kemudian bagian ketiga saya bacakan kepada kita di pasal 5, Wahyu pasal 5 ayat 12-14. 第3段就是在启示录第5章第7到14节。 Ayat 12 katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara, pasal 5 ayat 12-14 ini 这个第12到14节呢， membahas tentang penyembahan kepada Allah yang Maha Kasih. 提了关于敬拜多么慈爱的神， Menyatakan kehadiran sang anak domba yang tersembelih, 述说了关于要被摘的羊羔， yang menjadi pengorbanan yang sempurna di dalam menebus umat manusia. 它是完美的在赎我们的罪。 Dikatakan bahwa semua makhluk sorga, semua manusia di bumi dan yang ada di dalamnya 在天国里，包括在全地上的人呢， bersorak memuji, memuliakan dan menyembah anak domba itu. 呼唤而来敬拜这个羔羊， Yaitu Yesus Kristus. 他就是主耶稣。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pengorbanan Kristus adalah wujud dari kasih Allah kepada ciptaannya. 神的牺牲表示了神对我们的爱。 Maka apalagi yang perlu kita tunggu untuk tidak percaya kepada Yesus 我们为何要等呢？要等去相信他呢？ sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? 他是我们的救主。 Apalagi yang kita tunggu untuk tidak kembali kepada Tuhan 为什么我们不要归于神呢？ yang sungguh mengasihi kita? 他多么爱我们！ Sungguh terbukti bahwa Allah mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, 他真的爱我们，甚至赐他的独生子给我们， yaitu Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. 就是主耶稣死在十字架。 Untuk apa saudara? 为了什么呢？ Untuk saya dan saudara, 为了我们全部人， supaya kita bertobat 使我们悔改， dan kembali kepada Tuhan, 归于主， mengasihi Tuhan 爱主， dengan percaya kepada Tuhan 你相信主， dan mengandalkan Tuhan. 也是要靠主。 Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, 所以呢， perlu menjadi perhatian kita ketika kita beribadah kepada Tuhan, 要注意，当我们敬拜神， baik itu ibadah di hari Minggu atau persekutuan-persekutuan yang sudah terjadwal, 无论在星期天的敬拜，或者在其他的团契， sepatutnya kita mengenal karakter Allah yang maha mulia,
Maha Kudus, dan Maha Kasih. 我们应该要知道神的特征就是崇高、至圣、慈爱。 Dan dari ketiga karakter Allah ini 从这个3个特征呢， harusnya melahirkan 3 sikap penting yang harus ada di dalam diri kita. 我们每个人呢，应该有3个性格， Sebagai penyembah-penyembah Allah. 我们就是当敬拜主的人。 Di dalam pengenalan kemuliaan Allah, harusnya memunculkan rasa kagum kita kepada Allah. 在认识主里面呢，我们应该要有赞美神。 Di dalam pengenalan akan kekudusan Allah, 在神的至圣者， harusnya membangkitkan rasa gentar dan hormat kita kepada Allah. 我们应该要敬畏神。 Dan di dalam pengenalan akan kasih Allah, 在神的慈爱里， harusnya memenuhi kita dengan rasa syukur dan sukacita 我们应该充满了感恩和喜乐。 yang membawa kita pada kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. 那这个呢，可以带我们去爱神和邻舍。 Sebaliknya saudara, 反而呢， jikalau 3 pengenalan akan Allah ini tidak ada di dalam diri kita saat beribadah, 敬拜的时候，如果这个3个特征没有在我们里面呢， berarti ada yang salah. 那有错误， Ada sesuatu yang perlu dibereskan. 有什么可以来修正的？ Perlu mengintrospeksi cara ibadah kita kepada Tuhan. 我们应该省察我们怎样来敬拜神。 Apakah ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, 是否当我们来敬拜的时候， sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan atau hanya sekedar datang, 真的来敬拜神，或者只是来而已， duduk, diam, dan pulang? 坐安静，然后就回去。 Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， ada 2 poin penting yang perlu kita perhatikan. 有2个重点，我们所要看的， Baik itu gereja maupun sebagai jemaat. 无论是会友或者教会。 Ketika gereja mau jemaatnya menyembah Allah dengan rasa kagum, hormat, gentar, dan syukur, penuh dengan rasa sukacita, 当教会呢需要他的会友敬畏神、敬拜神、感恩神等等， maka gereja harus mengajarkan terlebih dahulu 那教会首先要先教 bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha mulia, maha kudus, dan maha kasih. 他们所敬拜的神就是崇高至圣和多么慈爱的神。 Sedangkan tugas jemaat yang orang-orang percaya kepada Tuhan, yang mau menyembah Allah dengan rasa kagum, gentar, hormat, syukur, dan sukacita, 那当一个信徒呢，就是要yang menyembah Allah 敬拜神的信徒呢， dengan rasa kagum, 以赞美、 gentar, hormat, 敬畏、 syukur, dan sukacita, 感恩和喜乐。 maka jemaat harus membangun relasi yang intim dengan Tuhan 所以呢，会友要立一个深的关系与神。 dengan mengakui bahwa Allah yang kita percaya, 我们要承认我们所 Allah yang kita sembah 敬拜的神呢， adalah Allah yang maha mulia, maha kudus, dan maha kasih. 是尊贵的、至圣、满有慈爱的神。 Dengan demikian saudara pun akan bersemangat, 这样的话你们就会有热爱， akan giat beribadah kepada Tuhan, 会努力的敬拜神， akan giat menyembah Tuhan 会努力的去赞美神， dengan rasa kagum, 以敬畏、 hormat, 尊重、 gentar, dan penuh dengan rasa syukur dan sukacita. 充满喜乐和感恩。 Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kita 愿圣灵呢引导我们， untuk lebih mengenal karakter Allah 使我们能够更认识主， dalam setiap ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan. 就是在我们所做的敬拜。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福。 Minta dengan kasih Lause Daniel untuk membawa kita dalam doa.